أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita dua nikmat yang besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, berkehendak dengan peraturan-peraturan Allah, seorang itu dapatlah diberikan iman ataupun sebaliknya. Sebab itulah kita hari ini patut bersyukur pada Allah dengan kita kembalikan semula apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai tanda kita kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, melalui kita punya kelas, melalui hari ni hari Jumaat kita nak baca Quran dan sebagainya, melalui berbagai lah yang mana kita menyedari bahawa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang patut kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia. Nikmat apa? Kesihatan dan masa lapang. Hari ni kita macam tak tahu lah, semua orang bawa isu lah. Masuklah saya. Jadi apa pun kita masih lagi berada dekat sini, berada lagi dalam keadaan yang baik lah insyaAllah. Walaupun yalah, saya pun sesama tuan-tuan pun adalah mungkin batuk-batuk dan sebagainya musim kita hari ni. Tapi Allah SWT masih lagi beri kita ruang dan peluang untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu yang baik sebegini. Sabda Nabi SAW, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah filaku zikir." Nabi SAW kata kepada para sahabat, jika kamu telah melepasi taman daripada taman-taman syurga, maka hendaklah kamu kembali semula kan kepada taman syurga tersebut. Dan para sahabat tanya, wa ma riyadul jannah, apakah taman syurga ya Rasulullah? Nabi kata, filaku zikir. Dan ulama membahaskan dan menerangkan filaku zikir ini ialah badis-badis ilmu. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi kita punya pengajian, kita punya daripada surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah, surah yang keberapa? Surah 94. Surah ke-94, maksudnya kelapangan, ada 8 ayat. Dan surah ini diturunkan dekat Mekah. Turun kat Mekah, maka dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Turun kat Madinah, turun sebagai surah Madaniyah. Okey. Dan faktor penurunan tersebut bukan kepada tempat, tapi kepada waktu, sama ada sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Kan? Baik. Surah Asy-Syarh. Sebelum kita start lihat tafsirannya dan tadabbur, pertama kita baca dulu. Siapa yang boleh ikut, kita boleh ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Subhanallahul azim. Maksudnya, bukankah kami telah melapang bagimu dadamu wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu menyiarkan Islam
yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakan. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi dia tegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang kau gemar dan ingini. Baik. InsyaAllah pada hari ini kita dah masuk ke dalam surah Asy-Syarh. Kita tak ikut sequence, tak ikut susunan sangat, tapi kita lompat-lompat berdasarkan isu-isu semasa yang kita boleh tadabbur ambil daripada Al-Quran pada hari ini. Baik. Allah SWT firman dalam surah Asy-Syarh ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu menjalankan Islam. Allazi anqadha dhahrak, yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakan. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan menggunakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Sebelum kita lihatlah, kita tengok sikit cara kaedah baca. Kalau yang ada terjemahan boleh lihat terjemahan lah, ataupun kalau ada Quran kita tengok kan. Satu, Allah Ta'ala ini hukum tentang gunnah ni, saya nak bagi pengajaran sikit. Ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, kan. Tuan-tuan semua hafal ayat-ayat ni kan. Wa wada'na anka wizrak. Anka tu kena dengung kan. Dua harakat, ain, nun, kaf. Nun mati bertemu dengan kaf. Sebelum dia huruf ain. Ain ni dia tak dekat hidung, dia dekat huruf izhar, dekat halqub, izhar halqi. Yang kedua, qadha. Okey. Mana lebih berat kita nak baca? Allazi anka wa wada'na anka wizrak ataupun allazi qadha zahrak. Mana kita nak baca lebih tebal? Yang satu ke angka ke, satu lagi yang kedua angka. Angka zahrak kan. Sebab walaupun hukumnya sama, hukumnya gunnah, kena baca dengung. Tapi dalam huruf-huruf hijaiyah tu ada 28 huruf. Huruf alif sampai ya tu ada huruf-huruf yang dipanggil sebagai huruf-huruf yang tinggi, huruf-huruf isti'la yang berat, ya. Iaitu khussa dautin kis, kha, sa, dad, ta, ghain, qaf, ya kan? Zo. Okey. Walaupun tak masuk dalam kamera, tidak tulis juga lah. Okey. Ini huruf-huruf tersebut. Kita panggil khussa dautin kis, khussa dautin kis, khussa dautin kis. Jadi ini yang biasa kami sebutkan. Kalau pengajar tajwid dia beritahu macam ni kan. Khussa dautin kis. Okey. Jadi kalau hukum gunnah bertemu dengan huruf ni, dia berbeza sikit kita baca. Kalau tadi tu kita baca biasa je, angka. Tapi bila ada huruf yang berat ni, gunnah dia pun jadi berat. Al-qadha. Sama juga yang bawah tu, fa iza farawta fansab. Fansab. Nun mati bertemu dengan sad. Khussa dautin kis. Kita tak pernah kan ni buat soalan jawab ni. Asyik korang dia tanya ustaz. Ustaz tak tanya. Sifat terus hilang minggu depan. Okey. Allah Ta'ala firman, kita masuklah ayat ya. Alam nashrah laka sadrak. Alam tu bukankah kan? Alam bukankah nashrah, kami telah melapangkan, kami telah menerangkan kan?
laka bagi engkau, sadrak dada engkau. Alam nashrah laka sadrak. Apa maksud kami yang itu? Na tu kami kan? Kalau saya kan? Kalau kami nashrah kan? Ada nama orang nama nashrah. Alam nashrah maksud kami kat situ ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laka sadrak. Kat situ pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan bagi engkau, la tu bagi, ka tu engkau, sedada engkau, sadraka. Kalau perempuan laki, kan? Kita laki itu maksudnya baris bawah tu perempuan, ka tu baris atas lelaki. Baik. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah menerangkan bagi engkau dada engkau? Okay. Bila Allah Ta'ala guna kami, bila Allah Ta'ala guna aku? Ada firman Allah guna aku ketika Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, surah 2 ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah atas muka bumi ini Bila Allah Ta'ala guna kami, maksudnya benda tu satu benda yang besar, benda yang lebih besar lagi. Kami itu bukan beserta Allah Ta'ala sahaja, tapi beserta dengan segala ciptaan-ciptaannya, sebab semuanya milik Allah alam semesta, langit dan sebagainya, dengan kebesarannya segala-galanya. Jadi Allah Ta'ala gunakan nafas kami. Bila dulu saya baru dia terfikir kita diajar untuk melihat kebesaran Allah. Tengok langit, tengok bumi Tengok, kalau kita zoom out lagi, tengok lagi alam semesta ni pun kita rasa kecil Sebab tu Allah Ta'ala marah orang yang sombong atas dunia ni. Fir'aun, dia manage Mesir aja, yang dia rasa dia nak mengaku sebagai Tuhan Kalau kita zoom dia, Allah kecil Mesir tu. Itu nak mengaku sebagai Tuhan. Ada dia sama lah orang yang ada kuasa. Kuasa dia pegang tu, kuasa dalam kawasan tertentu dia. Jadi kalau Allah Ta'ala ini gunakan lafaz kami, segala-galanya yang kekuasaan Allah tu, milik dia tu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma baru kita baca tentang Allah Alam betul atau tak betul, dasar dia jumpa dia mengkaji bentuk alam semesta ni. Dulu dikatakan sebagai bulat besar tapi bila dia mengkaji balik, baru dia penemuan kata dia berbentuk trompet. Ada ruang kecil di depan, ada ruang besar terbuka di hadapan. Jadi alam semesta ni berbentuk trompet. Diorang kata itu adalah mungkin sangkakala. Diorang percaya sangkakala sebab dalam Taurat pun cerita benda yang sama, dalam Zabur pun cerita benda yang sama. Berita Allah Ta'ala takkan berbeza, seruan Allah pun takkan berbeza. Yang hari ini jadi berbezanya sebab orang mengubah-ubah. Jadi yang benar, yang kita boleh terpandu betul-betul Al-Quran semata-mata. Jadi mereka mengkaji, mereka kata itu adalah trompet Wallahu alam. Tapi bila saya membaca artikel tersebut, apa saya boleh fikir dulu mungkin kita mencari kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, lihat alam semesta, tengok bintang yang terabur banyak, ataupun kita rasa ya Allah subhanallah, kecil dia kita Tapi cuma bayangkan, alam semesta itu juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maha suci Allah, kecil sangat alam semesta ni Kalau kita macam mana, tak tahu tak boleh nak gambarkan kekuasaan Allah jentik je alam semesta yang kita rasa besar sangat ni Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala telah menerangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan, iaitu menerangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat surah 5 ayat 16. Surah 5 ayat 16. Surah 5 surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah bermaksud hidangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu wa man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Maksudnya, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya dengan Al-Quran. Dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang. Dengan izinnya
Dan dengannya juga Tuhan tunjukkan mereka jalan dia.